Dari pekan kecil San Ildefonso, saya kembali ke Bandar Segovia. Naik kereta mengambil masa lebih kurang 25 minit. Destinasi pertama saya ialah bangunan di puncak tertinggi Bandar Lama Segovia, Katedral de Segovia. Proses pembinaan Katedral de Segovia mengambil masa selama 68 tahun. Ia mula dibina pada tahun 1525 dan siap sepenuhnya pada tahun 1563. Batu-batu berwarna kekuningan digunakan untuk membina gereja yang mencirikan seni bina gotik ini. Ia memiliki sebuah menara setinggi 100 meter dan di dalamnya dihiasi dengan tingkap kaca patri berwarna atau stained glass yang sangat cantik. Di sini terdapat 500 buah buku lama termasuk buku Synodal de Aquila Fuente, buku pertama yang dicetak di Spanyol 546 tahun dulu. Bagi saya, Bandar Segovia ini sangat sesuai dijelajah dengan berjalan kaki kerana jarak antara satu tempat ke tempat yang lain sangat dekat. Contohnya, Casa de los Picos ini dari Katedral de Segovia mengambil masa kira-kira 6 minit untuk saya sampai ke sini. Dalam bahasa Spanyol, Casa de los Picos bermaksud rumah berlian. Batu-batu tajam berbentuk berlian yang memenuhi dindingnya menjadikan Casa de los Picos tarikan ramai di Segovia. Pada abad ke-15, ia adalah kediaman De La Hoz, keluarga bangsawan di Segovia. Di atas tingkap di anjung-anjung rumah agam ini dapat dilihat lambang milik keluarga bangsawan ini. Casa de los Picos sekarang ini dijadikan pusat pengajian seni, iaitu Segovia Art School. Terdapat kira-kira 300 pelajar yang belajar di sini. Di dalam Casa de los Picos terdapat dewan pameran yang mempamerkan objek-objek seni seperti arca, lukisan tekstil dan bermacam lagi. Kesemuanya dihasilkan oleh para pelajar di Segovia Art School di Casa de los Picos ini. Istana Casa de Segovia ini mengingatkan saya pada cerita dongeng Cinderella, dan sebenarnya istana ini menjadi sumber inspirasi pada Walt Disney mewujudkan istana dalam cerita Cinderella. Pada asalnya, Casa de Segovia yang dibina pada abad ke-12 adalah sebuah kubu pemerintahan Islam yang bertapak di Segovia ketika itu. Kemudiannya, ia bertukar menjadi istana kepada beberapa orang raja di Spanyol. Selepas itu, ia dijadikan penjara pula sebelum ia menjadi akademi ketenteraan. Sekarang pengunjung Alcázar de Segovia dapat melihat sudut istana yang masih dikekalkan. Di dalamnya juga adalah sebuah museum artileri. Ini adalah Balai Longseri, dan sini biasanya tempat duduknya raja dan permaisuri. Sebenarnya kursi ini adalah kursi replika yang dibuat pada abad ke-19. Dan atas ini masih menggunakan ciri-ciri mudehar. Pengaruh seni bina Islam masih dapat dilihat di setengah sudut di dalam Alcázar di Segovia ini. Contohnya, pada bahagian siling di ruang-ruang tertentu, begitu juga bentuk tingkapnya di hadapan kubu istana ini. Tetapi kebanyakannya sudah bercampur dengan pengaruh gotik dan Rom. Ini adalah ruangan apabila raja ingin mengadakan perbincangan atau menerima tetamu.
yang anda boleh lihat di atas ni semua sebenarnya adalah raja-raja yang pernah berkuasa di sini. Pada tahun 1862, istana ini pernah mengalami kebakaran selama 3 hari. Itu adalah kesan kebakaran itu. Dan satu-satunya lukisan yang berjaya diselamatkan seberat 7.5 kilo ini dipercayai dimiliki oleh Raja Charles yang kelima. Mungkin Raja Charles ni orangnya besar dan tinggi, sebab berat ni senjata ni. Bagi yang suka mendaki pula, bolehlah anda mendaki Menara San Juan yang kedua yang terletak bahagian hujung bersetentangan dengan Istana Alcázar de Segovia. Pemandangan yang menanti saya di atas adalah Menara San Juan yang kedua pasti membuatkan kita rasa terpukau dengan keindahan persekitaran Alcázar de Segovia ini. Berbaloi saya dapat melihat kecantikan Istana Alcázar de Segovia dan sekaligus ini menamatkan penjelajahan saya di Segovia. Bagi saya, Segovia ialah permata bersejarah yang patut anda kunjungi bila datang ke Spanyol. Saya nak teruskan penjelajahan saya, jadi teruskan bersama saya dalam Olah Spain bersama Kifu dalam episod akan datang. Adios.